Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah taala pada kesempatan petang ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan yang terindah. Okey, minggu lepas kita sampai pada muka surat yang mana? Minggu lepas dah habis kan al-zahir wal batin kan? Sudah kan? Okey, al-zahir wal batin sudah. So sekarang ialah al-waris. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-9. Al-waris, muka surat 40. Baik. Insya-Allah tabarakar rahman. Ini merupakan nama yang sangat cantik dan sangat indah, al-waris. Okey, al-warisu. Saya tulis dulu. Al-waris dengan huruf sa. Al-warisu. Baik, kalau kita mendengar perkataan al-waris, ini apa maksud makna dia ya? Dari segi bahasa, warisnya apa? Keturunan. Keturunan. Okey, keturunan. Apa lagi? Keluarga. Lagi? Mewarisi. Menerima waris. Menerima waris ataupun mewarisi. Apa lagi ya? Waris. Waris. Waris ini adalah bahasa Melayu kan? Waris kan? Ya, waris. Mewarisi. Kerabat boleh. Jadi siapa yang dia yang menjadi anggota ataupun ahli waris, dia disebut al-waris. Semua kita ni disebut al-waris. Contoh kata mak kita, ayah kita meninggal, maka anak-anak mereka ni disebut al-waris. Kita pun kalau ada anak, lalu anak kita meninggal, kita pun disebut sebagai al-waris. Itu dia. Ni dari segi bahasa. Ana bagi gambaran dulu lah supaya dia faham. Al-waris. Baik. Al-waris ni dia berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Ni dia nanti. Nanti setelah kita mempelajari tentang al-waris ni, ternyata al-waris ni dia berkaitan dengan al-hayyu, al-qayyum dan al-mumit. Macam mana dia boleh berkaitan? Padahal makna dia mewarisi. Tengok dia, apa yang dimaksud mewarisi di sini sebetulnya? Baik, untuk mengetahui itu, mari kita tengok perkataan al-waris ditinjau dari segi makna bahasa. Tengok di sini erti kata. Al-waris merupakan isim fa'il bagi sesuatu yang disifatkan dengan warisan. Kalau kita mendengar perkataan al-waris, ini berkaitan dengan warisan. Makna dia warisan lah. Ia berasal daripada perkataan fi'il warisa yarisu fahuwa warisun. Warisa mewarisi atau menerima warisan. Menerima warisan, macam mana Allah Subhanahu wa taala bermakna menerima warisan? Bukan kita yang menerima warisan.
Macam mana Allah pula menerima warisan? Ni dari segi bahasa. Jangan salah faham dulu. Kita ketahui dulu makna secara bahasa. Jadi waris itu mewarisi ataupun menerima warisan. Seperti dikatakan warisa fulanun abahu yarisahu warasatan wa mirasan. Apa maksud dia? Si fulan itu mewarisi bapanya. Berarti si fulan tu menerima warisan lah. Kerana bapaknya dia meninggal, maka apa yang ditinggalkan oleh bapaknya otomatik menjadi kepunyaan ataupun warisan kepada anaknya. Dan dikatakan lagi warisar rajulu waladahu malan ay asyrakahu fi malihi. Maksud dia, lelaki itu mewarisi harta kepada anaknya, yakni ni maksudnya dia membahagikan dalam hartanya. Ini contoh pada perkataan waris. Baik. Sedangkan kata al-waris bermakna al-khalifu ghairahu fi halatin. Sekarang perkataan al-waris. Al-waris itu sendiri. Makna dia al-khalifu ghairahu fi halatin, yang menggantikan yang lain dalam suatu urusan ataupun keadaan. Macam kita ni disebut al-waris sebab kita menggantikan ataupun mengambil alih sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Untuk itu orang Arab menyebut warisan. Warisan ni dia ahli waris. Kalau kita tinjau lagi kan tentang perkara waris kan. Rukun-rukun warisnya ada berapa? Dia mesti ingat tak? Ada? Rukun waris. Rukun warisan. Tak tahu rukun waris, tak nak warisan. Kau pun tak nak warisan. Mesti nak semua. Siapa yang tak nak warisan? Mesti nak. Kalau ada seseorang yang tak nak warisan, dia bohong, berdusta. Apalagi yang diwariskan itu, Masya Allah, benda-benda yang berharga. Dia tidak sabar untuk mendapatkan warisan itu. Baik. Kan ada kan? Coba kita boleh keluar sekejap. Tengok ni kan, kalau dalam rukun warisan tu, dalam tirkat dia ada perkataan mewariskan. Ada perkataan mewariskan. Mewaris. Mewaris ni siapa? Yang mewariskan. Iaitu si mati kan? Si mati, mewaris. Kemudian yang kedua ada wariskan. Waris. Siapa waris? Yang dapat warisan. Yang menerima lah. Kita lah. kita yang warisan ni tak sabar ni. Tak sabar. Terutama kan kalau ada tak payahlah nanti tersinggung. Nanti tersinggung lah. Kemudian ada yang apa lagi? Ada maurusun. Hakun maurus. Apa hakun maurus ni? Hakun maurusun. Hakun maurusun. Ataupun atirkatu. Apa atirkatu? Tirkat. Yang ditinggalkan. Benda yang diwariskan lah. Mewaris, warisun, hakun maurusun ataupun tirkat. Ni tak perlu ditulis ya, tengok je. Ni tak berkaitan sebenarnya. Keluar sekejap lah. Supaya kita tahu pandangan nanti. Mewaris adalah orang yang meninggal. Contoh bapa kita ataupun anak kita. Kita akan mendapatkan dia yang akan mewariskan. Kemudian al-warisun, orang yang mendapat waris ataupun ahli waris. Kemudian yang ketiga hakun maurus, sesuatu yang diwariskan, yang disebut dengan atirkatu, tirkat, peninggalan. Ni kita sekarang akan mempelajari yang ni dalam konteks Asmaul Husna, bukan dalam konteks fikih. Tetapi dalam konteks al-Asmaul Husna. Siapakah al-waris ni sebetulnya? Itu dia yang akan kita pelajari, al-waris. Tapi al-waris yang dimaksud di sini, seperti mana yang sudah dinyatakan tadi, bukan al-waris dalam konteks fikih, tetapi al-waris dalam konteks al-Asma'ul Husna. Itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita fahamlah. Jadi ada berkaitan sedikit. Baik. Tengok sini ya. Untuk itu orang Arab menyebut warisan, ahli waris, kepada yang berhak memiliki harta orang yang sudah meninggal. Disebut waris.
Dan maksud al-warasatu, warisan bagi manusia, ialah perpindahan harta ataupun kepunyaan dari orang yang lebih dahulu kepada orang yang datang kemudian. Itulah al-waris. Okey, baik. Sekarang kita pindah ataupun pergi kepada maksud al-waris itu sendiri. Apa yang dimaksud al-waris ni? Baik. Okey. Disebutkan di sini, dengarkan baik-baik ya supaya kita faham. Mesti kita sedari bahawa manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, sementara lah. Bahkan kita setiap harinya ni kita sedang mengejar kematian. Mengejar kematian. Disadari ataupun tidak, kita sedang mengejar kematian. Padahal kita sentiasa ingin cepat-cepat cepat-cepat mencapai apa yang kita nak. Kan? Kalau kita berbisnes, kita nak cepat berjaya. Kalau kita berdagang, kita nak cepat menuai hasil, kan? Kalau kita nak menghadapi Ramadan, apabila sudah tiba bulan Ramadan, kita nak cepat-cepat Ramadan itu selesai, habis. Sebab kita 30 hari diuji untuk tidak makan, untuk tidak minum. Jadi kalau macam hari-hari berpuasa, macam tak kuat lah. Jadi hakikatnya kita sedang mengejar kematian dengan cepat. Itu sebetulnya, disadari ataupun tidak, kan? Kita nak cepat-cepat malam, nak cepat-cepat esok ada janjian, nak cepat-cepat lusa, sebab lusa ingin pergi ke sana ataupun pergi ke mana-mana, kan? Pada hakikatnya kita sedang mengejar kematian. Semakin kita ingin cepat apa yang kita nak, semakin kita cepat untuk menghadapi kematian. Makanya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu merupakan perbuatan syaitan. Tenang-tenang saja. Dunia ibarat sebatang pohon yang menjadi persinggahan bagi seseorang untuk bernaung di bawahnya karena panasnya matahari. Setelah itu dia bangun lagi dan meneruskan perjalanannya sampai dijemput kematiannya. Manakala yang tersisa hanyalah Allah sebagai pencipta semesta alam dan mengambil kembali apa yang dimiliki oleh mereka. Okey, setelah kita binasa, setelah kita mati, hancur semua ni, ternyata yang tersisa, yang berbaki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya ni akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua manusia di atas muka bumi ini akan hancur, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa, yang tidak hancur, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, keagungan. La haula wala quwwata illa billah. Lepas semuanya mati, tinggallah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dimiliki manusia ini akan dikembalikan kepada Allah. Apa yang kita punya, harta benda, rumah semua, kereta mewah, tingkat, rumah yang bertingkat, bangunan yang tinggi, menjulang ke langit, simpanan yang dalam bank yang tidak dikeluarkan, akan kita tinggalkan, akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kan? Pada akhirnya macam tu. Inilah. Kemudian benarlah apa yang terucap dari lisan seorang yang paling agung, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab. Tengok ni perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sederhana kehidupannya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menjadi orang yang kaya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidur, tidak mau tidur di atas tilam yang lembut, yang empuk, yang tetik. Tak mau. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur di atas tilam yang terbuat daripada kulit yang di dalamnya berisi daun kurma. Itu tilam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memerlukan keseronokan dunia, kenikmatan dunia. Beza dengan kita. Masya-Allah, kalau tidur tak mau tidur di lantai. Nak tidur di lantai bahaya nanti. Takut ada serangga, takut ada haiwan apa yang boleh gigit kita. Tilam-tilam kita, Masya Allah, dia tersusun daripada 3 tilam. Kurang lembut lagi, kurang sedap lagi, beli tilam yang lembut lagi. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Sehingga kehidupan kita ni, apabila kita tidur di atas tilam-tilam tersebut, kadang kita bangun terlajak. Subuh ditinggalkan, tahajud ditinggalkan, witir ditinggalkan. Manakala baginda Nabi SAW tidak mau itu.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan diceritakan dalam hadis tengok ni hadis ni dia. Hadisnya termasuk ni. Tengok pada suatu malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tilamnya. Tengok ni. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibn Majah dari hadis Al-Mas'udi. At-Tirmidzi berkata hadis ini adalah hasan sahih. Tengok ni. Hadis ni sambungan kepada hadis ni. Ana baca secara lengkap ya. An Abdillah qala ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin, yang bermaksud daripada Abdullah iaitu Ibnu Mas'ud, dia berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur berbaring di atas tikar. Ni tikar ya, bukan tilam, tikar. Sekarang masih ada tikar tak? Ya, tapi tikar lembut kan. Bukan tikar yang apa ni, yang terbuat daripada apa tu? Daun ni, apa tu? Daun lipai yang keras tu. Dia buahnya yang boleh dimakan tu. Lipai, apa? Nipa. Daun nipa yang keras tu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tempat tidurnya ya di atas tikar. Tikar ni dia terbuat daripada daun kurma. Macam keras lah. Keras memang. Boleh jadi tikar tersebut dapat melukai tubuh. Kalau sekarang lah. Kalau dulu tak tahulah, wallahu taala alam. Jadi macam keras lah. Tak selesa. Tapi baginda Nabi SAW ketika tidur memang tidur di atas itu. Tengok sambungan dia. Dan terlihat bekas tikar pada tubuhnya. Tikar tu bekas, dia membekas di bahagian belakang baginda Nabi SAW. فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه فقلت يا رسول الله ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا. Maksud dia, aku membersihkan bekas tikar itu dari tubuhnya dan aku berkata, wahai baginda Nabi, adakah engkau mahu? Adakah engkau mengizinkan aku untuk membentangkan sesuatu di atas tikar itu? Baginda Nabi, kalau aku bagi sesuatu yang lebih lembut di atas tikar itu boleh tak? Ini kata sahabat ni. Ini sahabat ni ingin menolong baginda Nabi supaya belakangnya itu tidak ada bekas tikar lagi. Apa jawaban baginda Nabi SAW ni? Jawaban ni yang disebutkan dalam buku ni. Kata baginda Nabi SAW, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Maksudnya, apalah urusanku dengan dunia ini? Aku tak perlukan dunia. Aku tak butuh dunia. Butuh bahasa seberang ya, bukan bahasa sini ya. Tapi kita fahamlah butuh tu apa. Apa makna butuh kat sini? Perlu kan? Tapi ada makna lain butuh kat sini. Apa dia? Mencarut. Kata begini, aku tak butuh. Tak perlu. Aku tak perlu dipan-dipan ataupun tilam yang lembut. Aku lebih baik tidur di atas tikar seperti ini. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak perlukan dunia. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah keberadaanku di dunia ini melainkan seperti seseorang yang menempuh suatu perjalanan lalu berteduh barang sebentar di bawah sebatang pohon lalu pergi meninggalkannya. Jadi apa yang kita jadikan sebagai tempat tidur ni, sama ada yang lembut ke yang keras, sama sebetulnya. Tak ada beza. Justru tempat tidur yang keras tu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidur di atas tilam-tilam yang sangat lembut tu boleh melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau boleh nanti malam ganti. Kalau boleh lepas kuliah ni beli tikar lah. Beli tikar yang gagasal tu lah, untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak nak kalau nak lembut, boleh taruh, boleh letak tikar tu di atas tilam tu. Tak ada masalah. Ada lembut sikit kan. Ini kalau kita nak ingat mati lah, La haula. Ini ada kaitannya dengan al-waris. Jadi pada hakikatnya tempat-tempat tidur semua yang kita miliki di dunia ini akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita akan mati dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pewaris. Manakala Allah Subhanahu wa taala yang jadi pewaris, apa yang kita miliki akan dikembalikan kepada Allah.
Termasuk tadi tempat-tempat yang lembut, rumah-rumah yang mewah, harta-harta yang begitu banyak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala pewaris, sebaik-baik pewaris. Apa yang kita punya ni akan ditarik kembali oleh Allah, akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia pewaris. Jom. Ni kita belum sentuh lagi definisi dia tapi kita dah boleh faham dah. Kan? Dah boleh faham sikit-sikit kan? Baik. Hijab, anak nak bagi info ni, takut terlajak nanti. Untuk puasa ni, macam mana kuliah kita? Kalau kita awalkan boleh tak? Nak awalkan tu macam mana? Kalau kita contoh Asmaul Husna ni kita letak pada pukul 2 boleh tak? Ataupun kalau anak terpulang je, okey, tak ada masalah. Anak pukul 1 ke, pukul 12 ke, pukul 3 ke, boleh, tak ada masalah. Kalau pukul 2 macam mana? Kalau ataupun pukul 3? Tetap pukul 3? Nak solat susah. Nak solat. Diorang ada kelas. Oh, pukul 2? Ada urusan. Kita habis kadang dekat pukul 2 berhabis. Okey. Yang jauh ni di mana? Sebab kelas kita kadang habis pukul 4.40, kadang pukul 4.30 macam tu. Takut yang lain ni nanti jam ke, kan? Nenek takut lupa nak bagi informasi dulu. So macam mana kalau kita letak pukul 2.30? 2.30 tak boleh? 2.30? 2.30 boleh tak? Rasa-rasanya 2.30 boleh kot. Tapi anak terpulang lah. Kalau bersetuju semua, boleh kita letak pukul 2.30 ataupun pukul 3. Lewat pukul 3. Orang dah balik kan? Tu. Pukul 3 ke pukul 2.30? 2.30? 2.30 confirm kan? 2.30. 2.30 nanti pula takut tak datang, nanti tidur pula. Mengantuk. Sebab 2.30. 2.30. Boleh lah, 2.30 lah. Confirmkan 2.30 boleh ya? Ada yang tak bersetuju tak? Boleh ya 2.30? Kalau nak letak pukul 3 pun tak ada masalah, boleh je. Tak ada masalah. Anda terpulang kepada yang mau belajar ni. Kecuali kalau apa ni? Kalau nak cutikan, takkan nak cutikan, cuma puasa, tak perlu cuti. Pukul 3? Pukul 3, tak ada masalah. Lepas tu yang ni yang jam kan? Yang jauh kan? 4.30 ada jam 2.30 Tapi 2.30 ni janji mau hadir ke atau macam mana ni? Takut dia okey lah, tak apa. Cuba dulu Okey, cuba dulu untuk minggu depan ni, insya-Allah kita start pukul 2.30 Pukul 2.30 insya-Allah lah, insya-Allah. Meskipun nanti ada yang datang pukul 3, masih lagi dia ni, masih lagi okey, 2.30 ya. Baik, 2.30 insya-Allah taala. Puasa kan hari Selasa kan? Insya-Allah kan? Insya-Allah hari puasa Selasa. Wah, ni mencabar ni kelas. Macam mencabar first puasa ya minggu depan ni. Tengoklah minggu depan macam mana. Ada orang ke tak ada ni, tengok. Aduh. Nak tengok tu macam mana keimanan tu, boleh kita buktikan lah. Sebab dia ni kan, kalau biasanya cuti kan untuk fasa pertama, cuti. Tak ada. Macam tahun lepas cuti kan, Selangor tak cuti. Tak cuti. Okey. Baiklah. Baik. Kalau ada cuti, kalau ada office cuti, kita tak perlu cuti lah. Belajarlah. Belajar di Ramadan itu lagi pahalanya lagi dilipat-lipat gandakan kan. Maknanya kalau tak datang minggu depan ni, first Ramadan ni, bermakna dia tak nak pahala yang berlipat ganda. Okey, baik. Nah. Okey, kita sambung ya. Baik, gambaran ini merupakan kandungan daripada nama Allah Al-Waris. Nama yang satu ini disebutkan dalam Al-Quran 3 kali dalam bentuk jamak. Apa yang diceritakan di atas ni, ya, tentang kehancuran dunia, manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggalkan apa yang mereka punya. Ini merupakan gambaran kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Waris.
Nama yang satu ni dia disebutkan dalam Al-Quran 3 kali dalam bentuk jamak. Disebutkan 3 kali dalam Al-Quran dalam bentuk jamak. Hanya disebutkan dalam Al-Quran, tak disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam Al-Quran, itu pun dalam bentuk jamak. Dia menggunakan al-warisun semua. Okey. Di antaranya, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah surah Al-Hijr ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Tengok tu ada perkataan al-warisun. Al-waris ni menunjukkan satu. Tapi kalau disebutkan al-warisun, ini menunjukkan jamak. Di situ ada perkataan wa nahnul warisun. Di sini perkataan warisun menggunakan jamak. Kalau mufrad dia wa anal waris. Kalau bentuk mufrad singular wa anal waris, dan akulah pewarisnya. Dan aku yang mewarisi. Tetapi apabila disebut wa nahnu, kami ini dia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ni dia memang menunjukkan jamak, cuma apabila digunakan dalam Al-Quran, dia menunjukkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan perkataan nahnu ni menunjukkan keagungan. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami ini bukan berarti menunjukkan kami semua. Bukan Allah Subhanahu wa taala berbilang, tak. Kami maksudnya menunjukkan kemuliaan dirinya. Al-warisun. Tengok ni. Al-warisun, apa maksudnya di sini? Dan kamilah yang kekal memiliki segala-galanya. Okey, coba terjemahkan dulu di sini. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa inna lanahnu nuhyi. Ini kata Allah, ya. Kami yang menghidupkan, wa numitu, kami yang mematikan. Ini dhamirnya menggunakan kami untuk menunjukkan keagungan diri Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnul warisun, dan kamilah yang kekal. Ni maksud dia, al-waris ni. Dan kamilah yang kekal memiliki segala-galanya. Al-waris itu makna sebenarnya adalah yang kekal. Makna sebenarnya. Mari kita tengok nanti insya-Allah taala. Wa nahnul warisun. Okey. Okey, di antaranya lagi disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-89. Tengok ni Al-Anbiya, ada di situ, ya. Tak perlu ditulis, ya. Tak perlu dicatat. Tengok di situ, ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Zakaria idh nadahu rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Maksud dia, dan ingatlah peristiwa Nabi Zakaria. Idh nadahu rabbahu, ketika ia menyeru. Kalau di sini merayu, ya. Sebab ana ambil daripada Quran yang diterbitkan oleh IIUM. IIUM. Kalau di sini dia diterjemahkan merayu. Sebutnya bukan merayu, sebutnya menyeru, berdoa. Berdoa. Kalau merayu macam takkan merayu. Okey. Kalau merayu pasangan boleh. Ini merayu Allah. Okey, merayu Allah boleh dengan doa, ya. Okey. Idnadahu rabbahu, ketika dia merayu kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, dengan perkataan Rabbi, wahai Tuhanku. Tengok ni. Ni para nabi terdahulu, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memulakan dengan menyebut nama Allah, Rabbi. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni, jangan engkau biarkan, jangan aku tinggalkan aku fardan, seorang diri. Maksudnya ketika itu Zakaria belum ada keturunan lagi, kan? Tidak memiliki zuriat. Karena isteri baginda adalah mandul, ya. Aqim, mandul, tak boleh mengandung.
Tetapi apabila Zakaria bermunajat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Zakaria diberikan zuriat keturunan. Itu siapa dia? Yahya. Yahya. Okey. Di sini kata perkataan la tadharni fardan, jangan engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat. Kalau dia meninggal seorang diri, bermakna dia tidak memiliki ahli waris, kan? Lepas tu Nabi Zakaria sebut wa anta khairul warisin, dan engkau ini adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa maksud dia? Sebaik-baik mewarisi ini apabila semua manusia ini sudah mati, lenyap, sudah meninggal dunia semua, maka apa yang mereka punya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langit dan bumi akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kekal hanyalah Allah. Itu al-waris. Kita masih dalam ayat ni, ya, belum lagi kita sentuh definisi sebetulnya menurut ulama. Okey, tengok ni dalam tafsirnya. Untuk memahami ayat ini dalam tafsirnya, Al-Baghawi berkata, kalimah ini sebagai pujian kepada Allah bahawa sesungguhnya dialah yang maha kekal selepas kehancuran semua makhluk. Ni kata Imam Al-Baghawi ini, ayat ini menjadi ataupun memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah yang maha kekal selepas kehancuran semua makhluk. Apabila makhluk sudah hancur, langit dan bumi, langit sudah terbelah, kemudian air lautan itu diluapkan dan dipanaskan, kemudian bumi dihancurkan, gunung-gunung dihancurkan, maka tinggallah al-waris, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dialah zat yang paling agung yang kekal lagi hidup. Baik. Sekarang kita tengok, pindah kepada berikutnya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Waris bermaksud dialah yang mewarisi langit dan bumi dan segala isinya setelah semua makhluk mati dan tiada. Apabila makhluk sudah hancur nanti, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, gedung-gedung, gunung-gunung dihancurkan semuanya nanti, maka langit dan bumi ini dan segala isinya akan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi langit dan bumi tersebut. Setelah berakhirnya mereka, maka hanyalah Allah yang kekal dan hidup selama-lamanya. Sedangkan selain Allah akan hancur dan binasa, dan semua apa yang dimiliki mereka akan dikembalikan kepadanya. Mari kita tengok dalam surah Maryam ayat yang ke-40. Okey. Sekarang bergantian, siapa yang mau membantu saya untuk membaca Al-Quran ni? Ada tak? Itulah macam biasalah, setiap minggu lah kalau dia. Aduh, okey, tak apa. Bismillah, mungkin untuk bulan puasa nanti mungkin ada lah. Sebab pahala digandakan kan. Kalau sekarang cuma dapat 10. Mungkin bulan puasa nanti setelah dilipat-lipat gandakan yang baca Quran ni, mungkin dia mau membaca. Tak apa, untuk sekarang ni yang baca lah. Orang ni memang seronok untuk mendengar, ya. Mendengar cerita. Lebih seronok mendengar memang. Apatah lagi kalau cerita. Kalau dia suruh bercerita, dia tak mau. Tapi kalau dia mendengar, dia boleh dengar. Kalau dia ada sesuatu yang tak sesuai, dia boleh komen. Ini salah, ini salah, ini salah. Disuruh buat sendiri, dia tak mau. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya. Mewarisi ni maksudnya memiliki. Memiliki bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya. Wa ilayna yurja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Maksudnya dikembalikan ni apabila mereka dihancurkan, mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Okey, apa maksud dia ni? Tengok tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dalam menafsirkan ayat tersebut berkata, kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya. Mewarisi itu seperti mana yang disebutkan tadi, memiliki, menguasai.
Yaitu kami mematikan mereka semua. Tidak ada yang tertinggal selain kami apabila kematian telah datang kepada mereka. Jadi bumi dan langit ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala setelah makhluk manusia di muka bumi ini dimatikan ataupun dihancurkan. Ini kata Imam Jarir At-Tabari. Jadi yang dimaksud mewarisi di sini adalah memiliki bumi dan semua yang ada di atasnya setelah kematian makhluk. Okey, sekarang menurut Imam Al-Khattabi. Kata Imam Al-Khattabi, al-waris maksudnya dia yang kekal setelah kehancuran semua makhluk. Ini maksud al-waris sebetulnya. Dia yang kekal setelah kehancuran semua makhluk. Makanya di sini Syekh Abdul Razak Syekh Abdul Razak ketika mensyarah perkataan al-waris ni kata beliau wa makna al-waris ay al-baqi ba'da fana'il khalqi. Ini maksud dia al-waris. Al-baqi ba'da fana'il khalqi. Lebih senang ni. Al-baqi. Apa al-baqi? Ya, yang kekal. Ba'da setelah fana'il. Apa fana? Fana ni apa? Apa ni? Apa? Musnah atau nasr. Jangan ragu-ragu. Terus dia. Jangan ragu-ragu. Fana'il khalqi. Ni dia. Ya. Al-baqi ba'da fana'il khalqi. Yang kekal setelah kehancuran makhluk. Yang kekal setelah kehancuran makhluk. Al-waris ialah al-baqi ba'da fana'il khalqi. Sama dengan yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi ini. Dia yang kekal setelah kehancuran semua makhluk. Ini al-waris. Lepas tu semua kepunyaan dan warisan mereka dikembalikan setelah mereka mati. Dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ni semua apa yang mereka miliki termasuk sebagaimana yang disebutkan tadi ya, harta warisan, dunia, kemudian rumah-rumah, ya, kemudian kereta, harta, semualah yang berkaitan dengan dunia ni akan dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya, itu Allah. Allah sentiasa kekal sebagai pemilik segala sesuatu. Dia memberikannya kepada sesiapa yang dia kehendaki dan menggantikannya kepada siapa yang disukainya. Ni tengok. Jadi sudah jelas bahawa makna al-waris ialah al-baqi ba'da fana'il khalqi. Selepas makhluk ini hancur, sama ada manusia, jin, haiwan, ya, gunung-gunung, langit dan bumi, maka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal. Manakala semua apa yang mereka miliki akan dikembalikan kepada al-waris. Jadi Allah ni disebut al-waris, yang mewarisi semua apa yang mereka punyai, yang mereka miliki setelah mereka hancur. Ini al-waris, al-baqi ba'da fana'il khalqi. Mungkin ada yang tak faham, boleh bertanya. Ada apa-apa yang tak dipahami berkaitan dengan al-waris? Kalau tak faham saya sambung dulu ya. Syarahan Syekh Abdul Razak. Tengok ni. فَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ زَائِلٌ وَكُلُّ مَنْ عَدَاهُ فَانٍ. Segala sesuatu selain Allah akan hancur, akan hilang. وَكُلُّ مَنْ عَدَاهُ فَانٍ. Dan setiap selainnya akan binasa. وَهُوَ جَلَّ وَعَلَى الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-hayy. Apa al-hayy? Yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Al-baqi alladzi la yazul, yang kekal, yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa. Ilaihil marji'u wal muntaha, dan kepadanya lah tempat kembali.
wa ilaihil ma'ali wal masir, dan kebenarannya lah semua akan dikembalikan. Yufnil malak wa amlakakum, segala kekuasaan, kepunyaan akan binasa, dan segala apa yang mereka miliki akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarisu tabarakal khalq ajma'in, dan Allah mewarisi semua makhluk. Li'annahu baqin wa hum fanun, karena Allah baqin, yang maha kekal, manakala mereka fanun, hancur binasa. Wa daimun wa hum zailun, dan Allah sentiasa kekal manakala mereka zailun, iaitu binasa. Nah, silakan kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, sila minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sudah paham kan Al-Waris kan? InsyaAllah dah faham Al-Waris ni. Baik. Antara nama Allah Al-Waris dan Al-Baqi saling berkaitan kerana kedua-duanya mempunyai erti yang kekal. Al-Waris, Al-Baqi. Al-Waris ni dan Al-Baqi dua nama yang saling berkaitan. Al-Baqi bermakna yang kekal. Al-Waris juga bermakna yang kekal. Dua nama ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua kepunyaan dan kekal setelah berlakunya kehancuran dan kerosakan. Hanyalah Dia yang memiliki kekekalan selama-lamanya, yang segala sesuatu berakhir di tangannya. Ke surat 42. Untuk itu wajib bagi orang Islam meyakini bahawa Allah adalah satu-satunya pewaris yang sebenarnya terhadap segala sesuatu. Dialah yang sesungguhnya memberikan warisan kepada orang yang Dia kehendaki di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Baik. Jadi itulah penjelasan tentang maksud dan hakikat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Waris, yang maha mewarisi. Jadi kalau kita nak faham tentang Al-Waris ini, jangan kita ambil daripada makna bahasa ya. Kalau kita ambil daripada makna bahasa, Al-Waris ni yang maha mewarisi. Tetapi maksud dia mesti kita merujuk kepada pandangan ulama bahawa Al-Waris ni maksudnya adalah yang kekal setelah kehancuran makhluk. Yang kekal setelah kehancuran makhluk. Itulah saya sebut tadi bahawa Al-Waris ni berkaitan dengan Al-Hayyu. Kalau kekal bermakna dia sentiasa hidup kan, dan tidak akan pernah mati. Berkaitan dengan Al-Hayyul Qayyum. Baik. Sekarang kita pergi kepada kesan beriman kepada nama Allah Al-Waris. Apa kesan dia? Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam Al-Quran dan hadis, dia memiliki kesan. Kalau kita belajar betul-betul, memahami betul-betul makna Allah Al-Waris ni, maka dia akan memberikan kesan keimanan kepada kita. Yang pertama, kesan dia, sesungguhnya Allah kekal setelah kehancuran makhluk. Tengok ni, kalau kita berbicara tentang kehancuran makhluk ni, apalagi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Kalau kita tengok dalam sirah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, saya tak bacakan hadisnya sebab tak hafal. Di situ disebutkan bahawa sesuatu perkara yang membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Berapa uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? 20 uban. Tengok ni macam mana sahabat boleh menghitung uban baginda Nabi. Dia teliti. Semua detail baginda Nabi SAW itu diteliti, dicari. Baginda Nabi SAW ni, uban-uban dia ni sama dengan janggut dia lebih kurang 12 pula. 20. Apa yang menyebabkan rambut baginda Nabi SAW beruban? Padahal 20 je. Yang menyebabkan rambut baginda Nabi SAW beruban ni tiada lain kecuali surah-surah Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Di antaranya surah Al-Qiyamah,
Surah kalau tak silap Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa waqat wa idza al-ardu muddat. Apabila langit itu terbelah, pecah. Ini tanda hari kiamat kan? Inilah yang membuat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi uban. Memikirkan tentang hari kiamat, tentang kehancuran makhluk. Kita beruban ni tak pernah memikirkan tentang kehidupan akhirat. Kita beruban ni memikirkan tentang dunia, business. Itu je. Ataupun memikirkan sesuatu yang lain. Sampai kita beruban. Karena kita terlalu sibuk memikirkan ini. Ini belum selesai, belum habis lagi. Datang masalah yang baru. Kita uban macam tu. Sekarang banyak pemuda-pemuda yang sudah beruban. Belum kahwin sudah beruban. Apatah lagi nanti kalau sudah berkahwin. Nak memikirkan susu anak apa semua, nak cari hutangan, nak cari ni, nak hutang sama kepada mak mertua apa lagi. Banyak nanti. Banyak yang dipikirkan. Tengok kalau baginda Nabi, dia beruban gara-gara memikirkan surah-surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini boleh kita ambil boleh ambil iktibar daripada perkara ni, bahawa segala sesuatunya nanti akan hancur dan akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah yang al-waris. Allah ni akan kekal, al-waris, yang mewarisi segala-galanya, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua bukan antum. Semua kita ni, termasuk saya, semakin kita tua, semakin kita menghadapi kematian, semakin kita tidak sadar. Semakin kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul ni, betul. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbu syekh syabun ala hubbi snatain. Hati seorang tua ni yang sudah berumur 40 lebih ni, saya pun juga termasuk, walaupun tak termasuk, belum lagi sampai kepada 40. Sama lah semua dah kita ni. Dia sentiasa, kata baginda Nabi, qalbu syekh syabun ala hubbi snatain. Hati manusia ni sentiasa muda. Sentiasa muda karena memikirkan dua perkara. Apa yang pertama? Yang pertama ialah tulul umur. Tulul umur. Dia ingin panjang umur. Dia tidak mau mati. Siapa yang mau mati? Tak ada. Semuanya kita ingin panjang umur. Semuanya kita nak seronok, nak berbual-bual setiap hari, kita pergi ke sini, pergi kajian, tak mau mati, kan? Tak mau mati. Yang kedua ialah ini yang paling membahayakan. Apa dia? Hubul mal. Cinta dunia. Padahal kalau kita ingat tentang al-waris ni, kalau kita merenungkan, memikirkan tentang makna al-waris secara sempurna, kita akan sedar bahawa apa yang kita miliki ini akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala, al-waris, akan dibalikan kepadanya, dan akan kita mati semua binasa, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita bernafas ni, boleh menggerakkan dua kaki kita ni, maka kita banyaklah berbuat kebaikan. Tidak dinafikan, semuanya ni kita memang mencintai dunia. Tak ada satupun di dunia yang benci dunia. Semua cinta dunia. Siapa yang tak mau dibagi duit? Semua pasti mau. Kalau ada orang yang ada seseorang yang nak bagi sedekah, contoh kata RM1,000, siapa yang tak akan yang tak akan terima? Pasti akan terima. Sebab cinta dunia. Cuma kita mesti punya kontrol lah. Kontrol, jangan terlalu melampau mencintai dunia, sebab mencintai dunia akan membahayakan diri kita sehingga kita terlalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-waris. Okey. Tengok ni. Dia yang hidup dan tidak mati, terus-menerus mengurus makhluk dan tidak pernah terputus. Okey. Kepadanya segala sesuatu dikembalikan apabila semua ciptaannya telah tiada dan apa yang mereka miliki telah sirna, maka hanyalah Allah yang ada. Dia kekal sebagai pemilik segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa apa yang dimiliki makhluk hanya sementara sahaja dan akan dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya, itu al-malik al-waris. Al-malik apa? Yang memiliki ataupun yang menguasai. Makanya milik tu, milik dalam bahasa Melayu,
daripada perkataan malik. Kan? Baru perasan. Milik. Milik. Dia diambil daripada perkataan malakah. Malakah, memiliki. Milik, milkun. Kalau milkun, milik, kepemilikan. Milkun, kepemilikan. Milik, kepunyaan, milkun. Akan dikembalikan kepada Al-Malik. Al-Malik ni siapa? Yang punya. Yang punya tu siapa? Al-Waris. Al-Waris tu siapa? Allah yang mewarisi. Akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Yang menguasai dan mewarisi segala sesuatu. Okey, yang ketiga, kesan dia. Jika seseorang meyakini bahawa semua harta yang kita miliki akan dikembalikan kepada zat yang mewarisi segala-galanya, maka kita akan bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ni tengok ni, sesiapa yang betul-betul yang betul-betul meresapi dan merenungkan bahawasanya apa yang kita punya ni akan dikembalikan kepada Allah, maka kita akan semangat untuk melakukan kebaikan, menyumbang kepada anak yatim, mengeluarkan zakat, bersedekah. Tapi itulah, semakin orang kaya ni biasanya semakin kedekut. Kan? Betul tak? Betul tak? Mula-mula kan? Mula-mula dia memiliki harta yang sedikit. Dia simpan kan dalam bank kan? Nak tabung dulu, nak simpan dulu. Lepas tu ada sesuatu yang membisikkan dalam hatinya. Keluarkanlah sedekah supaya harta kamu semakin bertambah. Tapi dia menjawab, tak apalah, nantilah. Kalau sudah saya kaya nanti, saya akan bersedekah. Saya akan menyambung. Saya akan memberikan donation. Macam-macam dia janjikan dalam hati itu. Suatu saat kalau saya kaya, kalau saya memiliki rumah yang besar, saya akan sentiasa memberikan bantuan kepada yatim, kepada ibu tunggal, kepada siapa lah. Namun tatkala dia kaya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Duit dia tu disimpan rapat-rapat. Ya, disimpan rapat-rapat dalam almari. Kalau tak disimpan rapat-rapat dalam almari, dia masukkan dalam bank. Nak keluarkan, dia punya 1 juta ringgit. Tapi nak keluarkan 50 ringgit, tangan dia bergetar. Bergetar. Banyak 50 ringgit ni. Jadi dia pergi kedai dulu. 50 ni. Ditukar duit kecil dulu. RM1, dari RM5. 50 ni dijadikan pecahan kecil. Baru RM1, RM5 tu dibagikan kepada orang lain. Manakala duit-duit yang 10 puluhan ni, dia disimpan dulu. Itulah. Ini sifat kita ni. Tidak ada yang memungkiri lah. Kecuali kalau dia paksa. Kalau dia paksa, tak berfikir dulu. Dia terus ambil kepada ambil dalam dompetnya, dia terus bagi. Dia tak tengok pun berapa dia bagi. Baru dia boleh bersedekah banyak-banyak. Tak perlu fikir. Inilah kita lah. Inilah kalau kita menghayati tentang al-waris, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa nanti orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur ni, Masya Allah, menyesal. Betul menyesal. Dia mau minta dikembalikan ke dunia. Dan dia berjanji untuk beramal soleh. Tapi janji ni cuma janji seperti janji di dunia. Kalau mereka betul dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan berbuat kebaikan. Mereka akan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ni, Lubayd bin Rabi'ah berkata dalam syairnya, "Wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wa la budda yawman an turadda al wada'i." Yang bermaksud tiada harta dan keluarga itu melainkan ia adalah titipan, dan pasti suatu hari ia akan dikembalikan. Tengok ni, sekarang Yayasan Taklim dia ni bulan puasa dia sedang buat iftar. Buat iftar ni untuk berbuka. Kalau tak silap buka sumbangan kan? Ni kesempatan yang begitu bagus. Kesempatan ni begitu bagus, sila boleh menyumbang. Apa yang antum sumbangkan tu akan dibuat untuk berbuka. Jika duit antum itu dibuat untuk berbuka, maka antum akan mendapatkan pahala sempurna berbuka. Pahala sempurna berpuasa. Tidak akan dikurangi. Contoh antum sebelum berbuka ni ni anak-anak bagi tahu lah supaya kita ni sebelum puasa, contoh kita bagi-bagi kurma kepada fakir miskin, supaya kurma tersebut dijadikan yang pertama kali dia berbuka. Kalau orang miskin tersebut makan dengan
kurma yang kita bagi itu, maka otomatik kita akan mendapatkan pahala puasa dia dengan sempurna tanpa dikurangi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau tak silap. Ya? Baginda Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memberi makanan berbuka kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Ni tengok ni. Ini merupakan kesempatan baik bagi kita ni. Silakan nanti donasi sebanyak-banyaknya. Ambil semua dalam bank tu. Bukan semua lah. Tak mungkin semua sebab kita akan berfikir anak saya nanti makan apa kan, seperti itu. Tapi caranya nanti paksa tangannya, meskipun dia macam gemetar, paksa dia untuk ambil. Jangan tengok. Just tekan berapa lah, 30000 atau. Lepas tu jangan tengok pada duit tu. Kalau kita tengok macam rasa saya. Terus dia bagi. Ni, saya nak bagi donasi untuk iftar. Masya-Allah, tabarakallah rahman. Hasilnya nanti akan kita akan didapatkan nanti di yaumil qiyamah. Coba, kalau yang dia sedekahkan dimakan 30 orang, bermakna dia akan mendapatkan 30 pahala orang yang berpuasa. Itu satu hari. Kalau sampai 2 hari, 3 hari, la haula wala quwwata illa. Tapi ana ni menyampaikan tapi tak tengok, tapi tak pasti ana pun bisa mengamalkan ataupun tidak. Tapi tak apa lah. Yang penting ana boleh sampaikan dulu. Ana pun akan berusaha nanti. Ni sebentar lagi, masya-Allah, Ramadan. Ini berkaitan dengan al-waris. Apa yang kita punya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keempat, Allah akan mewariskan syurga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, kisah penduduk syurga tatkala mereka nanti memasukinya. Tengok ni apa yang disebutkan oleh ahli syurga nanti apabila mereka dimasukkan ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Yang bermaksud, serta mereka berkata apabila nanti dimasukkan ke dalam surga, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami telah mengambil tempat dari syurga ini di mana sahaja kami sukai. Maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita nanti dimasukkan ke dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, bersama ulama, bersama para wali, bersama kasih Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana seronoknya nanti kalau kita dimasukkan ke dalam syurga. Satu sama lain boleh saling ziarah, boleh silaturahim, boleh tanya-tanya tentang kabar. Dulu apa kabar kamu? Apa kabar dulu kamu waktu kita belajar al-waris? Boleh kita bincang-bincang dalam syurga nanti dia melakukan. Belum lagi nanti kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajahnya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kenikmatan ini akan diberikan kepada kita. Okey. Tafadhal. Baik. Sekarang kita pindah kepada yang terakhir, iaitu 43, muka 43, doa, contoh doa yang berkaitan dengan al-waris. Okey. Tidak dijumpai dalam mana-mana hadis Nabi berkaitan dengan doa yang menyebut nama ini. Jadi tak adalah kalau kita tengok dalam hadis, mana-mana hadis ni, tak ada yang disebutkan secara langsung nama Allah Al-Waris. Namun kita tetap dituntut untuk berwasilah dengan salah satu namanya. Apabila kita mau berdoa kepada Allah, berwasilah atau bertawassul dengan Asmaul Husna. Antara doa yang berkaitan dengan nama Allah Al-Waris adalah sebagaimana berikut. Ni. Doa yang berkaitan dengan Al-Waris, iaitu doa meminta kebaikan bagi pendengaran dan penglihatan. Okey, baik kita baca sama-sama ya. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari waj'alhuma al-warisa minni wansurni ala man yadhlimuni wa khudh minhu bisa'ri. Okey, maksud dia, ya Allah, berikanlah aku manfaat daripada pendengaranku
dan penglihatanku. Jadikanlah keduanya sebagai waris. Ini ada perkataan waris kan? Ini berkaitan. Dan jadikanlah keduanya sebagai waris dariku, yaitu tetap sehat sampai aku meninggal. Tolonglah aku atas orang-orang yang menzalimiku dan balaslah dendamku kepadanya. Kita cukup berdoa kepada Allah lah. Kalau kita dizalimi, tak perlu kita balas. Diam saja. Kita doa ni. Itu pun kalau masalah benda-benda kecil lah. Tapi kalau masalah-masalah besar yang dapat memudaratkan kita, kita mesti ambil tindakan. Macam report polis dan sebagainya. Ini kalau macam kita difitnah, di apa, tak ada masalah. Kita berdoa kepada Allah. Ataupun kalau boleh kita beri peringatan dia. Selepas kita bagi dia nasihat, bagi peringatan, kita baca ni doa ni. Allahumma ta'ni bi sam'i wa basari waj'alhum al-warisa minni wansurni ala man yadhlimuni wa khudh minhu bi sa'ri. Okey, doa yang dibaca baginda Nabi ketika bangun daripada majlis senam. Ini agak panjang lah. Ini boleh ya. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-3604. Doa yang kedua ni berkaitan juga dengan nama Al-Waris. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3502. Hadis ini hasan gharib. Ini banyak ni. Hadis ini biasanya banyak dibaca oleh ulama apabila mereka berada dalam suatu majlis. Selepas mereka membagi kuliah, dia baca doa ni. Doa dia nak baca ni terlalu panjang lah, nak baca sendiri. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Tengok ni maksud dia, ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami daripada bermaksiat kepadamu. Doa ni bagus untuk kita baca. Dan ketaatan kepadamu yang menghantarkan kami kepada syurgamu. Dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Berilah kenikmatan kami dengan pendengaran kami, penglihatan kami serta kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan itu sebagai warisan dari kami. Ini ada perkataan warisan ya. Ini berkaitan dengan al-waris. Okey. Dan jadikanlah pembalasan atas orang yang menzalimi kami. Minta kepada Allah agar kezaliman itu dibalas dengan kezaliman. Dan tolonglah kami melawan orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai impian kami terbesar, serta pengetahuan kami yang tertinggi. Serta jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Boleh baca ni lah. Ya? Nak dia baca selepas solat fardu ke, ataupun nak baca ketika solat malam ke. Ini banyak doa ni yang sudah kita pelajari ni. Mesti kita amalkan salah satu dari apa yang kita sudah pelajari ni. Terutama kalau doa-doa yang berkaitan dengan masalah penghapusan dosa, dengan keselamatan dunia dan akhirat, ini mesti kita bacalah, mesti kita baca. Nah, hadza wallahu taala alam. Ada soalan tak berkaitan dengan al-waris ni? Yang dia sesuai dibaca masa video Ustaz. Ya ni. Bila kita nak baca ni, boleh kita baca bila-bila masa. Macam Allahumma ta'ini bisam'i wa basari waj'alhum al-warisa minni wansurni ala man yadhlimuni wa khudh minhu bi sa'rini. Boleh kita baca dalam solat, tak ada masalah. Nak baca dalam solat tahajud pun tak ada masalah. Boleh je. Jadi mana-mana ni boleh kita baca setiap masa. Dah baca dalam sujud, dibaca pada tahiyat akhir, boleh, tak ada masalah. Terutama yang di bawah ni, Allahumma qsim lana min khashyatika. Ini meminta kepada Allah supaya dia sentiasa berada dalam ketakutan kepada Allah. Dan dia meminta agar dijauhkan daripada maksiat yang menghalangi daripada bertaat kepada Allah. Ini bagus ni. Boleh dibaca. Nak baca selepas solat fardu pun tak ada masalah. Ataupun nak baca dia sedang duduk-duduk santai, ataupun setelah mengambil wuduk lalu dia solat 2 rakaat, baca doa ni tak ada masalah. Jadi doa ni boleh baca di setiap masa. Sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Nah, ada soalan lagi? Ada? Baik. Seterusnya insya-Allah taala pada minggu depan ni, pada
minggu depan, iaitu yang ke-10, nama Allah Al-Quddus, yang Maha Suci. Yang Maha Suci insya-Allah taala. Muka surah 44. Okey, tak ada soalan ya? Baik, kalau tak ada soalan, seperti mana yang biasa, kita ada tazkirah selama mungkin dalam masa 10 minit ke ataupun 15 minit. Nah, هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.